Yang pertama, soalan yang pertama, cara berwuduk dan sembahyang bagi orang yang silsilatil baul. Silsil baul. Silsil baul ni maknanya orang yang kencing tak tus. Macam bagaimana cara dia berwuduk? Bagaimana cara dia menunaikan sembahyang? Ini dibahaskan di dalam kitab-kitab fiqh. Orang yang kencing tak lawas ni maksudnya air kencing dia sentiasa keluar. Ataupun sekejap keluar, sekejap keluar. Kencing tak tus lah orang sebut. Dia tak boleh nak berhenti. Mungkin ada penyakit menyebabkan berlaku demikian. Jadi caranya, ketika dia nak sembahyang, kalau di dalam mazhab Syafi'i, dia kena masuk waktu sembahyang dulu. Sebab apa kena masuk waktu sembahyang dulu? Dia kencing sampai habis. Kalau dia nak ambil sembahyang, kena masuk waktu sembahyang dulu untuk mengurangkan najis. Untuk mengurangkan najis. Ini pandangan ni baik. Pandangan masalah ini, pandangan dalam mazhab Syafi'i ini baik. Elok kita ikut, maknanya masuk waktu dulu, kita ambil sembahyang. Maknanya sebelum tu kita buang air kecil. Bila buang air kecil, lalu dia basuh. Selepas itu balut kemaluan. Balut kemaluan sama ada dengan kain ataupun dengan plastik. Tetapi kalau balut dengan kain, bila air kencing itu keluar dengan kadar ataupun jumlah yang banyak, dia akan meresap. Kain itu akan terkena pakaian kita sembahyang. Pakaian kita sembahyang seperti seluar ataupun kain. Maka menyebabkan pakaian itu najis. Jadi kita tidak sah kita bawa pakaian yang bernajis. Cara yang terbaik, maka setelah dibersihkan kemaluan seseorang yang mengidap penyakit ini, maka dibalut dengan plastik. Ada plastik macam-macam saiz kan? Masuk dalam tu balut. Ketika balut itu lalu keluar najis, keluar air kencing, tak apa, diberi kemaafan. Tengah berwuduk, setelah dia balut, dia bersih, lepas tu dia balut dengan plastik, lepas tu dia keluar, tak apa, diberi kemaafan. Dia tengah berwuduk, keluar lagi, diberi kemaafan. Tengah sembahyang, keluar lagi, tak apa. Jadi nak sembahyang macam mana? Sembahyang je. Walaupun tengah sembahyang, bila ketika kita rokok, sujud dia akan keluar. Kalau bagi orang yang berpenyakit silsil baul ini, maka diberi kemaafan, maka sembahyang dia sah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, satu wuduk, satu sembahyang. Contohnya sembahyang Zuhur, dia buat macam tadi. Nak sembahyang Asar, dia buat macam tu pula. Maknanya, setiap kali nak sembahyang, dia kena berwuduk lain, dia bersihkan kemaluan dia balut, lepas tu, dia sembahyang. Adapun di dalam mazhab Hambali, orang yang penyakit macam ini, dan juga orang yang istihadah, dia boleh menjamakkan dua sembahyang. Boleh menjamakkan dua sembahyang kerana ada hadis yang Rasulullah memberi kelonggaran kepada seorang sahabiah perempuan yang mengalami penyakit istihadah. Istihadah ni sentiasa keluar darah. Dia bukan haid, dia bukan nifas, sentiasa keluar darah. Jadi menjamakkan dua sembahyang. Bila sebut jamak dua sembahyang, dalam mazhab Hanafi dipanggil jamak suri. Apakah yang dimaksudkan dengan jamak suri? Jamak di sudut gambaran sahaja. Contohnya, sembahyang Zuhur di hujung waktu. Di hujung waktu Zuhur. Ini jamak suri. Selepas habis sahaja sembahyang Zuhur, dia bagi salam, beberapa minit masuk waktu Asar. Lalu dia sembahyang Asar pula. Bagi orang yang silsil baul ini, dia boleh jamak suri. Maknanya, jamak di sudut gambaran, tetapi di sudut waktunya masih waktu yang berbeza, waktu yang berlainan. Maksudnya Zuhur dalam waktu Zuhur, Asar dalam waktu Asar. Cuma Zuhur itu ditakhirkan dekat-dekat nak masuk waktu Asar. Habis saja sembahyang Zuhur, 2-3 minit masuk waktu Asar, terus sembahyang Asar. Itu dipanggil jamak suri. Dalam mazhab Hanafi boleh orang yang sakit kencing tak lawas ini. Tetapi di dalam mazhab Hambali boleh jamak hakiki. Jamak hakiki macam kita jamak musafir itulah. Selepas sembahyang Zuhur, terus kepada sembahyang Asar. Orang yang sakit boleh jamak. Jamak hakiki di dalam mazhab Hambali. Jadi orang yang mengalami penyakit demikian, dia boleh berpegang kepada mazhab Hanafi, jamak suri, ataupun jamak hakiki, sebagaimana dalam mazhab Hambali, maka boleh dilakukan. Sebab ini termasuk di dalam rukhsah, kelonggaran yang ada di dalam agama. Itu berkaitan dengan masalah orang yang kencing tidak lawas, bagaimana dia berwuduk dan bagaimana dia sembahyang. Okey, kalau tak jelas tuan-tuan boleh hantar lagi soalan, saya akan jawab lagi supaya jawapan yang diberikan itu mudah faham dan senang untuk diamalkan.
Soalan yang kedua, hukum baca Quran di kubur. Biasalah, dulu pun saya dah bahas dah isu masalah baca Quran di kubur ni. Biasalah orang Melayu kita, dia menjadi tradisi ataupun adat, kebiasaannya bila masuk bulan Ramadan dia nak baca Quran. Baca Quran, dia rajinlah pegang Quran, baca Quran. Lepas tu pula nak niat pula nak sedekah pahala kepada si mati. Satu, dia baca Quran, rajinlah, bagus satu baca Quran. Lepas tu dia niat nak sedekah pahala pada si mati. Yang kedua, yang ketiga pula ada kadang-kadang baca di kubur. Dulu saya dah bahas tentang masalah yang pertama nak sebut tentang bacaan sedekah pahala kepada si mati. Jadi sedekah pahala kepada si mati, ulama khilaf sampai tak sampai, yang tu saya dah bahas. Cuma saya nak ulang sikit, yang kata sepakat sampai kepada si mati, doa dan juga istighfar. Doa dan istighfar. Kerana ayat Quran menyebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surah Hasy ayat 10. Yang kedua, sedekah. Ada hadis. Kerana ada hadis, Rasulullah kata, bila sahabat tanya, in tasaddaqtu anha, bagaimana ibu dia telah meninggal dunia, aku bersedekah niat pahala untuk si mati. Rasulullah kata na'am, maka sedekah juga sampai. Yang ketiga, haji dan umrah. Yang keempat, puasa. Orang yang meninggal dunia, ibu bapa kita contohnya meninggal dunia, dia tak sempat berpuasa kerana sakit di dalam bulan Ramadan, lalu dia meninggal dunia. Kita boleh berpuasa untuk ibu kita yang sebagai ganti kepada ibu, ayah ataupun kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Jadi ini empat sepakat. Ulama semua setuju yang ni. Cuma sedekah pahala kepada si mati ini ulama khilaf. Daripada pandangan ulama salaf, mereka tak pernah buat benda ni. Rasulullah sendiri pun tak buat, sahabat tabi'in tak buat. Jadi Ibnu Mas'ud kata, barang siapa yang nak bersunnah, hendaklah mengikut sunnah mereka itu. Kerana ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam 3 kurun yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kata khairul quruni qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, 3 kurun ini tak buat. Cuma ada ulama yang kata sampai. Di antaranya Imam Ibnu Qudamah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal kata sedekah pahala kepada si mati sampai. Baca Quran kepada si mati sampai. Jadi masalah ni khilaf. Cuma perlu tak baca di kubur? Jadi tak perlu baca di kubur. Tak perlu nak baca Quran di kubur. Baca di rumah pun kalau niat pahala kepada si mati, dia akan sampai. Dia akan sampai. Cuma sebahagian daripada ulama meletakkan syarat. Tadi saya baca, tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab Tawdihul Ahkam, syarah kepada Bulughul Maram. Saya tak nak ulang banyak kali perbahasan ini kerana dah banyak diulang beberapa kali. Takut tuan-tuan jemu saya ulang benda yang sama. Cuma kalau tuan-tuan baca di dalam kitab Kashful Litham, jilid yang pertama, tentang masalah bacaan Quran di kubur. Jilid yang pertama, muka surat 83, dia kata di sini, far'un, ini suatu far', suatu cabang daripada perbahasan. Telah berkata Ibnu Qasim, padahal nakal ia daripada Ramli. Ibnu Qasim dia menakalkan pendapat Syekh Ramli. Syekh Ramli ulama di dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya apabila berniat pahala qiraahnya, pahala bacaan, itu bagi mayat, ataupun doa mengiringi qiraah. Maknanya baca Quran niat kepada mayat ataupun doa selepas daripada bacaan. Doa selepas bacaan ini macam mana? Iaitu di antaranya Allahumma awfi sawabama qara'nahu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang bacaan kami kepada si fulan. Kalau tak gerti nak bahasa Arab, niat je. Aku baca Quran ini niat pahala ketika doa itu kepada orang yang meninggal dunia. Dia kata hasil pahalanya bagi mayat. Dapat pahala dia kata. Sebab pandangan yang kedua kan kata sampai pahala bacaan kepada si mati. Ataupun bacaan di sisi kuburnya. Setengah ulama dia meletakkan kalau dapat itu baca di kubur. Ini sekadar pendapat. Tidak ada dalil daripada Quran, daripada hadis, asar sahabat dan juga asar tabi'in yang mengatakan kalau nak dapat pahala
oleh si mati ini mesti kena baca Quran di kubur, tidak ada dalil daripada Quran dan hadis. Cuma ini pandangan ulama. Ini pandangan. Hasil pahala baginya, maknanya pahala bagi semati itu bila baca baginya, dan seumpama pahala qiraahnya, dan hasil pahala itu bagi orang yang membaca pula. Maknanya hasil pahala orang yang baca bila baca Quran di kubur, dan hasil pahala kepada si mati. Setengah ulama berpendapat nak dapat pahala kepada si mati dibaca di kubur. Tadi saya sebut dalil daripada Quran dan hadis tak ada, cuma ijtihad dia lah, pandangan dia. Sebab apa saya baca juga walaupun tak ada dalil daripada Quran dan hadis, kita ni kadang-kadang bila kita bahas isu fiqh, orang kata ustaz ni tak baca kitab ni, dia tak jumpa dalil, dia tak jumpa pandangan ulama ni, kita baca. Cuma nak bagi tahu dalil daripada Quran dan hadis tak ada. Ini ijtihad dia. Maknanya setengah ulama meletakkan bacaan nak dapat pahala kepada semati itu di kubur. Okey. Seterusnya, maka jikalau gugur pahala orang yang membaca itu kerana menggugurkan seperti ghalib, seperti kebiasaan. Orang yang baca Quran tu asalnya dia boleh dapat pahala. Dia baca Quran, dia dapat pahala. Dia sedekah kepada si mati pun dapat pahala. Asalnya dia pun dapat pahala. Bukan kata si mati sahaja dapat pahala. Tetapi boleh menghilangkan pahala orang yang baca kerana membangkitkan dunia, kerana dia bertujuan kerana dunia, kerana tujuan dunia. Seperti bacaan dengan menuntut ujrah. Dia kata seperti bacaan kerana upah. Kan orang duk upah kan? Sebahagian sekolah tahfiz, sekolah pondok, sekolah agama duk buat kan? Tak dapat pahala. Sebab dia baca Quran bukan lillahi ta'ala. Dia baca Quran kerana upah. Tetapi maka saya ugia bahawa tiada gugur seumpama itu dengan nisbah bagi mayat. Maka mayat tak ada apalah, dapat pahala juga. Walaupun orang yang baca Quran itu kerana upah. Sebab mayat tak terlibat, dia tak tahu dengan niat orang. Okey. Kesimpulan daripada kemusykilan ini, kalau tuan-tuan berpegang kepada dapat pahala bacaan Quran kepada si mati, boleh baca. Kerana ada pandangan yang kedua yang kata sampai pahala kepada si mati. Cuma tak semestinya baca di kubur. Baca di rumah pun sampai. Kerana yang mendatangkan pahala, yang memberi pahala kepada seseorang adalah Allah. Amalan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang akan memberi pahala Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak meletakkan syarat mesti baca Quran tu mesti atas kubur baru aku bagi pahala. Tak ada sebut dalam Quran macam tu. Bila Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran, Nabi pun tak sebut macam tu. Cuma kemusykilannya, kenapa nak baca di kubur? Kenapa mesti nak baca di kubur? Ataupun kalau sekiranya secara kebetulan tak apa, Quran ni bacalah di mana-mana pun, asalkan bukan di dalam tempat yang najis seperti tandas. Di rumah dia baca, di masjid dia baca, dia berjalan dia baca, sampai di tanah perkuburan pun dia baca, dengan dia tidak meletakkan syarat. Aku ni nak baca pergi ke kubur, tujuan dia begini-begini, nak baca Quran atas kubur. Yang tu tidak disyariatkan. Nabi tak pernah ajar macam tu. Di sudut umumnya, bacalah Quran di mana-mana pun. Secara kebetulan dia sampai di kubur, dia pun jenis orang yang lazim. Macam budak-budak tahfiz kan. Di mana-mana sahaja dia berada, dia baca Quran. Kebetulan sampai di kubur pun dia baca Quran, tak apa. Tetapi yang jadi masalah dalam masyarakat, pergi ke kubur dengan niat nak mengutuskan pahala kepada si mati, mesti baca Quran di kubur. Itu tidak ada syarat. Tidak ada syarat.